Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Alhamdulillah, semoga semuanya sihat ceria seperti biasa di mana sahaja anda berada. Seperti biasa pada setiap petang Jumaat 5 sampai 6 petang kita akan bersiaran secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3 untuk bersama dengan program kesukaan anda iaitu Al-Kuliah yang akan memaparkan banyak informasi yang berkaitan dengan persoalan isu semasa, terutama yang berkaitan dengan keagamaan, sebab kita orang Islam sentiasa berpandukan kepada wahyu dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pun kerja yang kita buat mesti ada landasan yang betul yang kita minta dengan Allah dalam setiap kali solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke arah jalanmu yang lurus. Jadi tuan-tuan dan puan, pada petang ini apakah jalan lurus yang kita hendak capai pada petang ini? Itu sempena besok 1 Mei hari pekerja kan. Jadi tuan-tuan dan puan, alangkah baiknya kalau kita cerita bab kerja, dan kerja ini sebenarnya sumber daripada rezeki kita. Yang kita dapat makan minum tu memang asalnya memang ada duit tersebut datang daripada kerja kita, usaha kita. Jadi apa kata kalau hari ini kita cari tajuknya lah cari makan. Bukan jalan-jalan cari makan. Hari ini kita duduk diam-diam, kita cari makan. Macam mana dalam Islam kita mencari sesuatu makanan dan kata apa, supaya yang kita makan itu mendatangkan keberkatan kepada kita di dunia dan kebahagiaan pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bersama dengan penonton. Siapakah penonton kita? Penonton kita adalah rombongan dari Biro Wanita Masjid Darul Muttaqin, Sungai Udang, Kelang. Assalamualaikum semua. Saya dipanggil mereka bawa udang. Sungai Udang kan mesti banyak udang. Jadi mereka yang berada di Sungai Udang, tengok-tengoklah siapakah wajah-wajah yang hadir pada petang ini. Barangkali itulah wajah isteri-isteri anda semuanya ataupun kekasih-kekasih anda. Jadi dalam perempuan, ahli panel kita ialah tak lain tak bukan orang yang memang bekerja, bukan kata di Malaysia tuan-tuan, sampai ke sampai ke luar negara lah. Ni nak pergi ke Rusia tuan-tuan ya. Ada hal, ada urusan yang berkaitan dengan bisnes barangkali. Yang bahagia Ustaz Muhammad Abdullah, seorang pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz nak pergi ke Rusia, kita harapkan pemergian Ustaz selamat dan insya-Allah. Dan tuan-tuan puan, kita kalau tuan-tuan puan ada soalan yang terbaik yang berkaitan dengan cari makan pada petang ini, anda boleh SMS-kan ataupun emailkan kepada kami seperti biasa, dan kami akan bacakan soalan anda. Dan 2 SMS ataupun email yang terbaik yang menepati soalan cari makan pada petang ini, Pustaka Salam telah bermurah hati untuk menyumbang kepada anda 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i yang memang digunakan sebagai rujukan untuk tatapan fiqh di Malaysia ini. Majoritinya mereka kita pakai mazhab Imam Syafi'i, dan kita tidak tertaksub ataupun taksub kepada mazhab Imam Syafi'i saja, apapun ini sebagai panduan kepada kita. Okey, dan puan-puan, terima kasih kepada Pustaka Salam dan juga terima kasih kepada produk di hatiku yang sudi menaja sebagai sumbangan hadiah kepada penonton dalam studio yang akan bertanyakan soalan nanti. Terima kasih kepada produk di hatiku yang ada bermacam-macam produknya yang tertera di kaca TV anda sekarang, dan juga terima kasih kepada Galeri Ilmu Sendirian Berhad yang sudi untuk menaja seperti biasa majalah kesukaan ramai iaitu Anis dan juga Asuh. Jadi terima kasih Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Mudah-mudahan anda semua dirahmati Allah dan bisnes anda berkembang maju sampai bila-bila dengan izin Allah. Ini juga cari makan lah. Cara-cara cari makan ialah kita tajalah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kita teruskan Al-Kuliah kita. Sambil-sambil anda mendengar, fikirlah soalan yang sesuai dan hubungi kami. Jadi boleh tak Ustaz cerita Ustaz sebagai orang kata apa, mukadimah Ustaz tentang cari makan ni Ustaz. Kepentingan cari rezeki. Ada orang Ustaz, alamak, dia minta sedekah je Ustaz. Nampak badan sihat, otot-ototnya kuat Ustaz, berketul-ketul. Tapi barangkali, yalah, tulangnya reput barangkali. Wallahualam Ustaz. Dia minta sedekah dengan orang. Tapi itulah, kadang-kadang dia lagi kaya daripada Ustaz. Ustaz Abdullah ni memang kaya pun, tapi dia lagi kaya daripada Ustaz. Jadi pemalas Ustaz. Ni, boleh tak Ustaz ceritakan pentingnya dalam Islam mencari rezeki. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz, seterusnya kepada Biro Muslimah, Biro Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang berbahagia ni sampai dapat sama-sama kita duduk untuk kita bicara sedikit dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tujuan yang demikian, izinkan saya yang jahil lagi daif ini untuk berada di hadapan ibu-ibu dan kakak-kakak saya sekalian, khususnya kepada sidang penonton sekalian, untuk membicarakan perkara yang sidang penonton semua telah tahu sebenarnya. Hanya sebagai ulangan bagi diri saya, dan jika ada manfaatnya kita panjangkan bersama. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk saya, untuk Ustaz Fauzi, untuk kita yang kakak-kakak dan ibu-ibu saya yang ada di studio pada hari ini, dan seluruh muslimin dan muslimat yang menonton pada petang berbahagia ini. Jadi kepentingan mencari rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam Al-Quran dalam surah Qasas ayat 73. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan daripada rahmatnya dijadikan bagi kamu malam dan siang untuk kamu tinggal padanya, dan untuk kamu mencari daripada kurniaan-kurniaannya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gilirkan malam dan siang untuk kita sebenarnya mencari rezeki. Salah satunya adalah untuk mencari rezeki. Jadi kepentingan mencari rezeki ini sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, sehingga malas mencari rezeki itu, seperti mana Ustaz Fauzi kata, kan, badannya berotot-otot tapi mungkin tulangnya reput, kena makanlah produk kesihatan yang taja kita petang ni Ustaz Fauzi ya. Jadi maknanya kenapa sampaikan Nabi kata, Nabi ajar kita satu doa supaya kita ni terhindar daripada menjadi orang yang malas. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada menjadi orang pengecut dan bakhil. Aku minta menjadi perlindungan daripadamu menjadi orang yang lemah dan juga orang yang malas. Sampai Nabi ajar satu doa untuk kita menjadi orang rajin bekerja. Kerana pertama, apabila kita bekerja, kewajipan itu wajib berdiri kita. Kita mencari nafkah, mencari rezeki, untuk diri sendiri pun banyak kewajipan. Kita nak pergi haji, kan, memerlukan kewangan dan pembiayaan. Kita nak puasa sendiri pun kena ada makanan untuk bersahur, untuk berbuka. Hatta kalau kita nak sembahyang sekalipun, kita kena ada kemampuan untuk adakan pakaian-pakaian yang menutup aurat. Kalau ada lagi kemampuan yang lebih lagi berkaitan dengan sembahyang, banyak lagi kita boleh buat. Kita boleh mendirikan masjid, sampai Nabi mengatakan bahawa man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan bina baginya rumah-rumah di syurga. Dari peringkat keluarga pula, kan, kita wajib mencari rezeki untuk nafkah anak, nafkah isteri kita. Jadi mana untuk nafkah? Nafkah ni maknanya makan, pakaian, rumah, tempat tinggal anak kita, isteri kita, wajib. Sehingga kalau ada orang yang malas dan sengaja dia tak nak bekerja, haram hukum dia. Maka berdosa dia sebab dia malas. Berotot-otot macam mana Ustaz Fauzi kata, tapi malas duduk sampai nafkah keluarga pun tidak tertunai. Isteri yang pergi bekerja, dia duduk di rumah tidur saja, kan? Jadi maknanya haram hukum dia, saja-saja duduk malas-malas saja, haram hukum dia. Mencari rezeki, kalau kita mempunyai rezeki yang lebih banyak lagi di peringkat masyarakat, bagaimana di peringkat masyarakat lagi besar lagi, kita boleh berzakat, membantu orang miskin, membantu orang susah, membantu anak yatim. Ada wakaf nak buat masjid, ada wakaf nak buat rumah anak yatim, wakaf nak buat madrasah sekolah, kita boleh berikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa cari peluang untuk berbuat amalan yang kekal pahalanya. Antaranya apa? Sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Macam mana cara nak buat? Adalah dengan cara kita sentiasa, maknanya mencari rezeki, dan peringkat masyarakat kita boleh lebih besar lagi, membantu orang susah dan sebagainya. Di peringkat ummah Islamiah, sampai peringkat seummah sekalipun lagi besar lagi. Katakanlah hari ini saudara kita ditimpa dengan gempa bumi, ada yang ditimpa dengan tsunami, ditimpa dengan berbagai-bagai musibah. Kita ada keuangan, kita ada kemampuan, kita ada rezeki lebih, sampai boleh ke sana, sampai kita boleh bantu sampai nama masyarakat saudara-saudari Islam kita ke sana. Jadi ibu, kakak-kakak saya dan sidang penonton rahmatullah sekalian, betapa pentingnya mana kita ni untuk mencari rezeki, dan disuruh kita tingkatkan usaha, maksimalkan usaha kita. Hari ini ada kelebihan rezeki, cari peluang maknanya untuk bersedekah, zakat dikira dengan baik, cari peluang untuk kita buat wakaf, cari peluang untuk kita hibah kepada anak-anak kita.
Kita boleh tinggalkan wasiat, sebahagian harta ketika kita mati infakkan untuk masjid Darul Mutakin Sungai Udang. Contohnya kan. Jadi maknanya kita banyak keuangan, banyak rezeki, banyak harta, banyak benda kebaikan yang kita boleh buat dan kita boleh laksanakan. Dan sebab itulah menjadi orang yang senang, orang yang kaya ini tidak salah sebenarnya. Malahan kena dengan caranya dia terpuji, dan banyak kebaikan-kebaikan yang boleh kita buat dengan harta yang kita ada, dengan harta yang kita dapat, dengan rezeki yang kita usahakan, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu hebatnya cari kerja ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Nabi SAW ada menyebut ada dosa yang tak dapat gugur dengan semayang, tak dapat gugur dengan sedekah, tak dapat gugur dengan puasa, melainkan gugur dengan penat mencari rezeki. Sebab itu Nabi pernah sebut, siapa yang mencari rezeki dan dia penat sampai tertidur, tidurnya itu menggugurkan dosa. Jadi Ustaz, saya sebut satu lagi Ustaz. Bila cari rezeki ni orang kata, biasa kita dengar Ustaz, tak apa gaji kecil, janji berkat. Kan? Tak apa, gaji kecil, janji berkat. Ataupun biasa kita dengar berkat ni Ustaz, ada kadang-kadang orang nak peluk Ustaz kan, Ustaz lagi ke Rusia nanti orang nak peluk-peluk sebab nak dapat berkat Ustaz. Nanti akak-akak semua jangan peluk ya. Ini untuk isteri seorang saja. Ini banyak persoalan berkat ni. Kadang-kadang orang pergi menunaikan ibadah haji kan, dia ada bilik berkat. Siapa yang dah pergi mesti tersenyum lebar kan. Bilik berkat itu ialah untuk pasangan suami isteri yang tak dapat menahan masing-masing punya kehendak, akhirnya terpaksa booking bilik tersebut pada malam Jumaat. Dan kalau orang Jawa, berkat itu ialah nasi kenduri yang ditapau. Untuk menunjukkan kepada isteri di rumah, ini bukti pergi kenduri. Jadi nanti tanya pergi ke mana pula kan. Jadi cerita berkat Ustaz dalam soal kerja, macam mana nak kaitkan cari makan ataupun kerja, aktiviti cari rezeki ni dengan berkat? Di mana berkat? Sebab tak nampak berkat Ustaz, dia tak tulis berkat. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Ibu-ibu dan kakak-kakak saya serta sedang penonton rahmat-Allah sekalian, kita selalu sebut pasal berkat. Selalu, sampai istilah berkat digunakan berbagai-bagai. Bagi orang Jawa ada nasi berkatnya, bagi orang Mekah ada bilik berkat dan sebagainya. Jadi maknanya, apa makna berkat? Berkat ni ziyadatul khair, iaitu pertambahan kebaikan. Kan? Apa makna berkat? Bertambah kebaikan. Dan setiap amalan kita ni ada berkat dia. Majlis ilmu ada berkat dia. Kalau kita ni menuntut ilmu, ibu-ibu dan kakak-kakak saya serta senang penonton sekalian, ada keberkatan pada ilmu. Berkat pada ilmu tu membawa kita ke arah yang lebih baik. Kalau kita hari ini makan kita tu ada berkat dia, makan menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mencari rezeki, ada keberkatannya, rezeki makin membawa kita ke arah kebaikan. Jadi rezeki atau semua perkara dia ada keberkatan dia. Dan persoalannya, bagaimana kita nak dapatkan berkat sesuatu perkara? Ibu-ibu, kakak-kakak dan rahmatullah sekalian serta sidang penonton, jika kita inginkan keberkatan kepada sesuatu perkara, hendaklah kita menjaga adab satu perkara itu. Itu dunia rahsia. Sebab itu Islam ni penuh dengan adab. Nak makan ada adab makan, nak bekerja ada adab kerja dia, nak berbelanja ada adab berbelanja dia, nak buat apa saja, hatta nak mana bersama isteri pun dia ada adab dia. Kenapa disuruh kita untuk menjaga adab? Berpakaian ada adab dia, masuk tandas ada adab dia. Kerana dengan adab dia akan melahirkan keberkatan. So, muslimin dan muslimat, sedang penonton, ibu-ibu dan kakak-kakak saya ni rahmatullah sekalian, dalam konteks rezeki pula, kan? Rezeki sama juga. Macam mana kita nak dapat keberkatan pada rezeki? Kita nak jaga adab mencari rezeki itu. Kerana adab ni sangat penting. Dan kalau kita nak lihat apakah tanda-tanda seorang itu rezekinya mempunyai berkat, ada 3 tanda-tanda dia. Ada 3 tanda-tanda dia. Kalau seorang itu ada berkat pada rezekinya. Yang pertama, rezekinya itu akan membawa dia lebih tenang. Lebih tenang. Sebab hari ini ada orang yang dia mencari rezeki, mencarinya pun tak tenang. Mencari tak tenang, takut tak dapat. Mencari pun tak tenang. Dah dapat pun tak tenang. Dah dapat tak tenang, rungsing, takut tak cukup. Membelanjakan pun tak tenang, takut habis. Jadi sepatutnya rezeki memberi ketenangan pada dia, rezeki berkhidmat kepada dia, tapi rezeki itu membawa dia lebih rungsing, lebih tak tenang. Jadi ciri rezeki yang tenang, rezeki yang berkat, pertama ada ketenangan, tenang. Sebab tu Ustaz Fauzi, kakak-kakak, ibu-ibu sekalian, saya pernah bertemu dengan satu orang kampung. Orang kampung kan, kerjanya bukan kerja hebat-hebat, hanya petik kacang, tanam sayur, petang-petang kayu basikal kan. Wak, anaknya berapa ya? Anaknya 16 Ustaz, alhamdulillah.
tenang. Walaupun kerja kampung 16 anak, alhamdulillah Ustaz, semua jadi anaknya Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita jumpa dengan satu orang, Ustaz tolong doakan saya Ustaz. Anak saya Ustaz masalah Ustaz. Anak berapa kak? Anak 2 Ustaz. Macam 16. Pening kepala Ustaz. Tak balik-balik ni. Aduh. Jadi mana tak tenang. Jadi rezeki yang baik dia akan bawa ketenangan. Yang kedua, ciri rezeki yang berkat, dia membawa kepada kita kepada benda lebih baik. Ada rezeki beli kereta, kereta membawa lebih rapat dengan masjid. Ada rezeki boleh bawa orang, boleh bawa diri pergi haji, pergi umrah. Ada orang hari ini jadi kontraktor kelas F. Mula-mula jadi kontraktor, selalu kelas F, selalu datang masjid, datang surau. Naik kelas E, dah sibuk. Naik kelas B, dah sibuk. Naik lagi kelas-kelasnya. Surau, masjid jarang pergi, dah makin rapat dengan dangdut pula. Kan ada, makin kaya, makin rapat dengan dangdut. Jadi maknanya rezeki tak membawa perkara kebaikan. Dan yang ketiga, ciri-ciri harta yang berkat itu, dia rasa cukup, mencukupi. Kan? Sebab itu ada orang yang makin kaya makin tak cukup, makin kaya makin tak cukup, makin kaya makin tak cukup. Maknanya Ustaz, ada 3 Ustaz. Satu, tenang. Yang keduanya ialah perubahan keadaan lebih baik. Yang ketiganya, rasa cukup dan boleh menderma lagi kepada orang lain. Apa pun Ustaz, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua penonton Al-Qulah di mana saja anda berada, di Malaysia baik di Singapura. Selamat menonton Al-Qulah sampai kepada penghujungnya. Dan biasalah kita manusia ni walaupun hebat orang perempuan, tetap kita perlukan motivasi diri. Dan Alhamdulillah setiap Sabtu dan Ahad di TV3 ada motivasi pagi bersama Ahmad Fitri Dahaya jam 6.30 pagi hingga 7 pagi. Jangan lupa menyaksikan motivasi pagi untuk motivasikan diri kita sampai kepada besok insya-Allah. Dan kita teruskan Al-Qulah kita dengan tajuk Cari Makan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah. Dan giliran untuk penonton di studio datang dari Sungai Udang yang mewakili udang-udang di sana di Kelang. Jadi kita mintalah wakilnya Puan Hajah Nur Azrin untuk tanyakan soalan. Silakan Puan Hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang kita maklum Ustaz, sebagai orang Islam sudah semestinya kita inginkan rezeki yang halal dan berkat, kerana kita yakin dan percaya bahawa rezeki yang halal dan berkat ini akan membawa kepada ketenangan dan kebahagiaan rumah tangga. Persoalannya di sini Ustaz, bolehkah rezeki yang halal dan berkat ini bertukar menjadi sebaliknya? Wallahualam. Terima kasih. Bolehkah rezeki yang halal bertukar jadi sebaliknya? Macam Ultraman lah. Dia bertukar, menjelma kan. Ada tak rezeki halal menjadi sebaliknya, tidak halal ataupun tidak berkat lah Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada kakak yang bertanya, senang penonton, Ustaz Fauzi. Jadi sebenarnya daripada sumber yang baik dia dan kita menjaga adab, maka lahirkan keberkatan. Tapi kalaulah andai kata dah semakin maju perniagaan, kita lupa soal adab, lupa soal sumber, dan sumber yang ada, yang pendapatan ada pula, kita tidak agihkan dengan jalan seperti mana yang diajar oleh agama, zakatnya, sedekah dan sebagainya, maka sudah tentulah permulaan yang berkat boleh bertukar kepada sebaliknya. Jadi apa pun mana kita jaga daripada awal tu, keberkatan dia, sumbernya perlu baik, kemudian caranya perlu betul, dan mengagihkan pun perlu betul. Sekian. Ya, terima kasih Ustaz. Itulah orang perempuan tu orang berniaga lah, terutamanya orang berniaga. So kena ambil peringatan. Kadang-kadang rezeki tu halal tapi disebabkan tak bayar zakat, Ustaz sebutkan tadi, akhirnya rumah tangga pun porak-poranda. Sebab turun bala. Tak bayar zakat ni turun bala. Bukan kata rumah tangga saja, satu negeri akan ditimpa bala. Kesnya tak bayar zakat. Okey, kita teruskan soalan kedua. Hajah Sariah Salimin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, adakah sebarang penentuan bagi membahagikan rezeki yang dicari? Contoh, 1/4 untuk diri sendiri, 1/4 untuk bayar hutang, 1/4 untuk belanja anak, isteri dan 1/4 untuk simpanan.
Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Hajar Saria. 1/4 sangat. Isteri 4 tadi kan. Punya bagi kot tu punya. Silakan Ustaz, ada tak pembahagian seperti itu? Silakan. Detail bagus. Sebenarnya terima kasih kepada ibu yang bertanya, saudara-saudara Ustaz Fauzi serta sedang motor sekalian. Sebenarnya itu kalau kita maknanya membaca, bertemu dengan kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan, pembagian-pembagian itu adalah cadangan ulama-ulama kita. Tapi saya lebih suka mencadangkan bahawa rezeki kita dibahagikan kepada dua. Satu yang berkaitan dengan kita dan kehidupan kita, dan yang kedua yang berkaitan dengan kita dan agama kita. Jadi berkaitan kita dan diri kita, kita tunaikan hak nafkah isteri, hak nafkah anak, hak hutang kita dengan orang lain, begitu dengan diri kita punya pembiayaan, dan hak kita dan agama kita, zakat, kemudian mungkin ada nazar, mungkin ada kifarah dan sebagainya, atau hutang-hutang agama, contoh macam katakan fidyah dan sebagainya. Jadi bukan saja untuk diri kita, tapi untuk agama kita. Begitu juga simpanan. Simpanan bukan saja untuk diri kita, yang diri kita tu untuk di dunia, macam untuk hari tua kita. Tapi untuk akhirat kita juga, kita perlu simpan juga. Iaitu macam mana kita boleh buat amalan kekal pahalanya, seperti buat wakaf masjid, buat wakaf sekolah, sedekah orang untuk pergi belajar. Jadi saya lebih suka untuk membagikan kepada dua, iaitu harta kita untuk diri kita dan berkaitan dengan kita, dan yang kedua untuk agama dan berkaitan dengan kita itu. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah Ustaz. Apapun, biarlah pembahagian tersebut mendatangkan pahala kepada kita. Untuk danduk tak payahlah 1/4 tu. Mendatangkan pahala. Mudah-mudahan dicatatkan oleh malaikat Raqib dan Atid. Inilah rezeki kamu yang kamu dapat pahala. Jumpa pada hari akhirat nanti. Silakan Puan Nuraini Wan Yusof kalau ada soalan. Okey, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai pekerja, untuk kita mesti nak menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Tapi kita lebih mengutamakan kerja daripada keluarga. Kita lebih mengutamakan kerja daripada keluarga. Jadi apakah kriteria seseorang pekerja cemerlang itu sebenarnya menurut Islam? Okey. Okey, terima kasih Puan Hajar. Puan Nuraini Mak Yusof. Ini antara keluarga dan kerja macam mana nak seimbangkan Ustaz? Ada yang lebihkan kerja. Ada yang lebihkan office sampai balik pun 3 pagi balik rumah. Kemudian 7 pagi keluar office balik. Jadi office tu macam rumah pula dah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Jadi sebenarnya memang berlaku terutamanya dalam konteks negara kita ni disebut sebagai paradoks. Paradoks ni adalah ketidakseimbangan. Macam nak senang faham paradoks ni, katakanlah saya ada kain tu muat dada saya saja. Bila saya nak tutup kepala saya, dia akan nampak kaki. Nak tutup kaki, dia akan nampak kepala ni. Dia tak boleh tutup semua kecuali kena bongkok macam tu boleh tutup semua. Jadi begitu juga. Kadang-kadang di negara kita ataupun di setengah-setengah tempat, oleh kerana keperluan kerja tu mendesak ataupun keperluan hidup tu terlalu mendesak, dia memerlukan kerja yang lebih masa lagi. Jadi apabila tumpuan kerja untuk mencukupkan nafkah anak atau isteri, kadang-kadang masa pula kurang. Kalau anda kata bang, duduk rumah, masa ada, maknanya kewangan pembiayaan pula kurang. Jadi apa pun sebenarnya kita lihat dan kita balik kepada konsep ihsan dalam agama tu. Jadi suami, kalau anda kata dia bekerja sampai lebih, kena lafaz kepada isteri, saya memang kena kerja lebih. Saya nak tengok awak bahagia, saya nak tengok anak-anak kita semua berjaya dalam sekolah, tuition dia, kena lafaz kepada isteri. Dan isteri kena faham sudut ihsan. Tak apalah bang, abang pergilah bekerja, tak apa. Saya doakan abang maknanya pergi dengan selamat dan balik dengan selamat. Jadi konsep ihsan tu diutamakan lagi maknanya lagi bermakna dan lagi membuahkan keberkatan sebab lafaz terang, dan ihsan tu maknanya kita saling bertolak ansur antara suami dan isteri. Sekian Ustaz. Terima kasih Ustaz. Itulah tuan-tuan perempuan, soalan yang kita alu-alukan daripada penonton-penonton dalam studio daripada Sungai Udang pada petang ini. Apa pun satu soalan Ustaz saya tanya. Ini soalan cepu emas untuk Ustaz. Ini bagi mereka yang ada majikan Ustaz, ada majikan, of course lah mereka akan berkhidmat dengan majikan. Tapi dalam masa yang sama Ustaz, cari makan dengan ada pula kerja sampingan lah. Katakanlah contoh katalah saya Ustaz sebagai seorang imam di Sungai Udang, katakanlah imam saya kena ada, subuh saya kena ada Ustaz, zuhur saya kena ada, asar saya kena ada, maghrib saya kena ada, isyak saya kena ada, sebab saya dibayar gaji katalah oleh MAIS ataupun DJIS dan sebagainya. Tapi tengah-tengah tu saya tak ada zuhur Ustaz sebab saya pergi ceramah kat Sungai Ketam katalah Ustaz, contoh. Jadi saya dapat income sampingan, tapi saya dah tak, barangkali tak amanah pula dengan yang tadi tu kan, masjid. Jadi macam mana Ustaz? Ni bukan kata imam sajalah, yang lain macam tu juga Ustaz. Kerja majikan ada, tapi kerja sampingan ada juga ni Ustaz.
Macam mana kita nak jadikan kerja sampingan tu halal, yang ada majikan pun halal juga, biar sama-sama berkat. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Wazi ya. Jadi dalam Islam ni perkara yang paling penting adalah akad awal tu. Sebab tu kalau kita nak masuk kerja, akadnya katakanlah ni jadi terutama katakanlah orang yang bekerja di sektor-sektor, katakanlah saya pernah ditanya oleh seorang doktor, contoh doktor gigi kan, akad awal okey, kamu kerja di hospital ni tak boleh nak buat lokum di mana tempat. Kalau akadnya itu dan kita terima, maka tak boleh kita buat juga, itu melanggar apa yang kita janjikan. Tapi kalau akad dia tak ada sebut pasal, dia kata awak kerja di sini, selesaikan tugas bagian-bagian dan kita boleh selesaikan tugas kita nak kerja lain sebab akadnya tidak ada mengikat kita, maka silakan. Pagi kita kerja di office, petang bawa teksi contohnya kan. Subuh besok kuliah subuh pula. Bagi kuliah subuh kan contohnya kan. Dia tak ada masalah kalau kita tidak terikat. Asalkan akad awal kerja tu jelas. Jadi apa perkara pun kita balik pada akad ketika kita nak masuk kerja tu. Sekian saya Wazi. Ya, okeylah. Tengok akad ataupun kontrak lah dengan majikan kita, ataupun kalau nak keluar juga bagilah surat ataupun minta pelepasan daripada mereka. Okey, apa Ustaz, kalau kita kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini dalam tajuk Cari Makan, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, syukriah kepada anda semua yang masih setia bersama Al-Kuliah dengan tajuk Cari Makan pada petang ini. Memang semua akan cari makan lah, tidak ada yang malas, semua akan cari makan. So cari makan kita bila halal dan berkat, biar sampai bukan kata kita berkat, anak cucu kita pun berkat juga. Cara macam mana? Kita lihat ada soalan-soalan daripada SMS ataupun email yang anda semua telah hantar kepada saya pada petang ini. Banyak sebenarnya Ustaz, saya akan pilih yang berkenaan lah. Ada banyak lagi. Okey, saya sebut Ustaz ya. Soalan pertama Ustaz, daripada Muhammad Nur, Cik Mak Nur. Apa pandangan Ustaz mengenai hukum pekerja yang memohon surat sakit MC daripada doktor sedangkan dia tak sakit pun? Apa hukum gaji yang dia dapat bulan-bulan sedangkan dia tidak bekerja pada hari tersebut? Dia cuti, doktor bagi tapi dia tak sakit pun. Mana kadang doktor pun tak tahu Ustaz sakit dalam kepala otak ni. Doktor sakitlah saya sebengang dalam kepala otak ni. Tak boleh kerja doktor bagilah MC. Kalau luka-luka nampak kan, ni dalam kepala otak tak nampak. So dia tipu doktor. Adakah dia juga menipu majikan? Dia dapat gaji macam mana Ustaz? Gaji sehari yang dia MC tipu atau palsu. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya ya. Barangkali yang bertanya soal ini majikan barangkali ni kan. Okey, jadi sebenarnya apabila kita mengatakan satu tidak benar, sebenarnya kita mengambil hak orang lain. Kan? Jadi mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, hukumnya haram. Walaupun kita nampak hanya kita makan gaji dan kita tengok kita seolah-olah benda itu kecil seolah-olahnya. Tapi kita jangan bermain dengan benda-benda yang haram. Sebab kalau sudah terbiasa, nanti kita akan lali dengan benda-benda yang haram itu. Jadi, sedang tuan-tuan rahmatullah sekalian ya. Kadang-kadang katakan hari ini kita ambil hak orang lain. Kan? Mungkin kita ambil MC yang tipu, kita tipu duit orang lain, kan? Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Adil. Bukan saja di akhirat, kalau kita tidak taubatkan di dunia, Allah pasti balas. Alangkah ruginya kita. Katakanlah satu orang tu tipu majikan dia, kan? Tetapi Allah gantikan satu nanti ketika tua, Allah tarik kesihatan dia, yang pembiayaan nak membiayai kesihatan tu jauh lagi mahal dengan apa yang pernah dia ambil tipu daripada orang lain. Allah, kan, terbaring, anak isteri pun tak sabar ataupun tidak jaga. Kan, jadi lebih baik kita berkecimpung dengan benda halal, biasakan dengan benda halal, insya-Allah ada keberkatan. Jangan ambil hak orang. Allah pasti akan ambil hak kita, na'udzubillah min zalik. Kan, katakanlah kita ambil tipu orang, kita tipu orang RM10,000. RM10,000 tu tidak besar, tapi Allah ambil kesihatan kita, ambil buah pinggang kita, pembiayaan tu jauh lagi besar daripada apa yang pernah kita ambil buat orang lain. Subhanallah, sangat besar. Sebab itu jangan biasakan dengan benda haram, takut kita lali dan kita biasa. Nanti takut-takut kita memandang kecil benda haram itu. Sekian. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi Ustaz daripada Azrul. Ustaz, bagaimana seorang bapa yang kaya dan banyak harta yang dicari dengan kerja sendiri, tetapi membiarkan anak-anak hidup susah, tidak membimbing ataupun memberi bantuan kepada anak-anak? Aku dulu susah. Sebab tu bapa kerja sendiri, kau cari sendirilah kerja, kau cari sendirilah duit.
Dia tak bimbing Ustaz. Jadi apakah ni mungkin barangkali Azrul ni ada masalah ni dengan bapak dia. Silakan Ustaz. Pertama sekali, terima kasih pada bertanya. Saya harap kita jumpa ayah, kita minta maaf balik pada ayah tu kan. Kita sudah tuduh ayah membiarkan kita. Kalau ayah biarkan kita, mampu ke kita besar sampai sekarang ini? Kalau ayah tu biarkan kita. Barangkali ada hikmah yang ayah cuba untuk ajar kita. Kan, cuba menghargai. Satu hari nanti kalau ayah tiada, sudah tentu harta itu akan diberikan kepada kita, turun kepada kita. Jadi ayah ingin kita mempelajari satu ilmu, menghargai benda yang susah sebenarnya. Apabila kita biasa dengan susah, kita akan lebih menghargai benda kesenangan. Kan, kalau hari ini kita dah biasa senang, kita tidak akan menghargai apa yang pernah dibuat titik peluk ayah itu. Jadi pada saya Azrul, untuk keberkatan, balik jumpa ayah, minta maaf pada ayah dan teruskan insya-Allah. Kalau niat kita baik dan kita buat benda betul, Allah akan bantu kita. Kita tidak akan susah dengan kehidupan kita itu. Sekian. Okey Ustaz, ini cerita bab meniaga Ustaz, cerita bab meniaga. Daripada Minah ni. Dah kata Ustaz, adakah peniaga makanan yang menggunakan pelaris untuk perniagaannya akan mendapat berkat dan adakah rezekinya halal? Pelaris lah, barangkali dengan bomo bagi pelaris ke, tanam bawah kedai ke, letak bawah meja ke, gantung kat lampu ke. Ni yang kadang-kadang khurafat ataupun syirik Ustaz, gantung tangkal-tangkal ni. Panggil bom-bom, tabur-tabur apalah. Adakah berkat rezekinya ataupun halal rezekinya? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya ya. Jadi tentang kita yang berterlibat dengan perniagaan, kan, jangan libatkan diri dengan benda-benda sihir. Pertama sekali, benda yang haram dia akan melahirkan benda lebih tidak baik lagi. Jadi kalau kita katakanlah pelaris tu yang kita baca jampi-jampi, bomoh dan sebagainya, kan, yang kita baca mentera-mentera ataupun kita gantung tangkal-tangkal. Pertama sekali, kita tengok macam seolah-olah orang perniagaan kita maju. Tapi untuk apa kalau perniagaan maju tapi syirik satu keluarga kita yang mengendalikan perniagaan itu, untuk apa? Jadi mana jangan tertipu dengan syaitan punya tipu daya ni. Jadi hindarkan atau tinggalkan benda-benda demikian. Lebih baik kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalkan ayat-ayat yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberi murah rezeki pada kita. Contoh ayat 1000 dinar mungkin. Selawat, orang buat selawat ni Allah sendiri akan selawat pada dia, Allah sendiri akan bagi keselamatan pada dia, sudah tentu. Kalau Allah sendiri dah ucap keselamatan pada kita, tidak ada lagi benda yang boleh memudaratkan kita. Lebih baik kita buat amalan-amalan yang demikian itu. Jadi tinggalkan. Kalau ada antara kita terlibat dengan pelari-pelari dan sebagainya, hindarkan, tinggalkan dan balik kepada tauhid yang sebenar. Mudah-mudahan Allah terus memberi kemurahan rezeki kepada kita. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, ni saya rasa cerita betul ni. Duan namanya. Duan bukan Duan. Ustaz, saya ni kerja saya menolong ibu dan ayah saya meniaga lah, dia kata meniaga barangkali kedai runcit ataupun kedai restoran. Kadang-kadang Ustaz, saya ambil duit tu dalam drawer kan. Ambil jadi untuk diri saya Ustaz, tanpa saya beritahu pun ayah dan ibu saya tentang duit yang saya ambil tu. Sedangkan itulah duit perniagaan, duit orang kata apa, punca rezeki cari makan tadi Ustaz. Jadi salah tak saya ambil duit yang hari-hari hasil keuntungan tu tanpa pengetahuan ibu dan bapa, sedangkan itulah perniagaan mereka. Saya hanya tolong saja Ustaz. Silakan. Okey. Saya teringat dululah waktu belajar di Kelantan kan Dr. Fauzi kan, kata-kata Tok Kenali tu kan, dia gabungkan antara Arab dan Melayu kan. Man akhadha syai'an bila idzni tuanihi fahuwa curiyun. Siapa yang mengambil satu barang, man akhadha syai'an bila idzni tuanihi, dan tanpa izin tuannya, fahuwa curiyun, itulah yang dikatakan curi. Kan? Jadi maknanya mengambil barang walaupun ayah kita punya barang, walaupun ibu kita punya barang, tanpa izin dia, maka itulah dikatakan curi. Jadi maknanya jangan ambil lah, benda itu pun tidak berkat. Kalau nak, apatah salah, apakah berat sangat kita minta? Mak ni nak beli barang sikit apa semua, kita minta sebenarnya. Tapi sebenarnya kita tak yakin pada diri kita untuk berkata benar. Sebab tu orang Melayu kita cukup mahir dalam falsafah-falsafah, berkata, maknanya hendaklah kita berani kerana benar. Jadi apakah terlalu berat untuk mengatakan kebenaran untuk mendapatkan benda yang halal? Apa salah kita kata ibu kita tidaklah sezalim yang mungkin kita sangka, ataupun ayah kita tidaklah sekedekut berkira seperti mana kita sangka sebenarnya. Jadi mana minta, bu, boleh tak minta sikit ni bu? Ayah, boleh tak minta sikit? InsyaAllah, saya yakin dengan caranya yang baik, maka ayah dan ibu boleh beri.
Jadi maknanya kita kena yakin diri kita untuk berkata benar. InsyaAllah benda yang baik akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, ini lagi best Ustaz ya. Ya. Sementara hari kerja Ustaz, hari kerja, eloklah kalau perlu kita tukar kerja. Okey. Ini namanya Rasfa, saya bacalah. Rasfa ni mungkin nama samaran. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kerja yang saya dapat hasil dari pertolongan orang dalam. Dan kalau tak guna orang dalam, mungkin tak dapat kerja di pohon. Apakah status pendapatan daripada kerja itu? Jadi Ustaz, inilah pertanyaan dia. Dia guna orang dalam, orang pun luluh ya apalah, dia tak layak sepatutnya. Tapi disebabkan orang dalam tu ialah yang mungkin member lama dulu kan, masa kat Rusia dulu member lama. Dia pun luluh je Ustaz. Apa status pendapatan? Silakan Ustaz. Okey, saya boleh lihat perkara ini dalam dua sudut. Yang pertamanya, Ustaz Fauzi, Senampuntan Rahmatullah sekalian, kalau anda kata kita menggunakan orang dalam sampai menafikan hak orang yang layak sepatutnya, maka tak boleh. Tak boleh. Maksudnya ada orang yang lebih layak kan, tapi oleh kerana kita orang yang kurang layak, maka dipilih kita, maka benda tu tak boleh. Maknanya benda tu syubhat kan. Jadi macam mana minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalaulah andai kata aku diterima dengan kerja demikian, aku minta ampun, aku kerja betul-betul dan aku nak jadikan aku ni layak contohnya. Kalau mampu tukar yang lebih baik lagi baguslah. Tapi kau tak minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau andai kata kita diterima kerana keyakinan inilah kadang-kadang katakanlah nak jaga akaun satu syarikat. Takkanlah orang nak ambil kerja orang tak kenal. Kita kenal kawan lama dulu. Dia kata boleh tak saya nak minta kerja ni, orang yang lebih dipercayai dengan tanpa menafikan orang lain, tak apa. Sebab dikenal tu maknanya lebih yakin lagi untuk pekerjaan itu, tak apa. Tapi kalau diambilkan orang dalam menafikan hak orang yang selayaknya, maka tak boleh benda tu. Benda tu syubhat dan minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz. Ini pun lagi bagus Ustaz ya. Semakin banyak semakin bagus. Bagus. Saya rasa ini menepati bidang kerja Ustaz sebagai seorang yang berkaitan dengan bidang perundangan. Ustaz juga seorang peguam sebenarnya. Jadi Ustaz, apakah hukum kerjaya sebagai peguam yang perlu membela penjenayah? Ustaz mungkin lebih arif tentang ni ya. Ustaz seorang peguam, Ustaz juga seorang ustaz. Hukum dia sebagai seorang peguam yang perlu membela penjenayah. Silakan Ustaz. Sebenarnya sedang penonton, kakak-kakak, ibu-ibu dan rahmatullah sekalian, kerjaya peguam dia bukan membela penjenayah atau menjadi siapa-siapa. Dia membantu hakim dalam mencari kebenaran. Sebab tu kalau seorang peguam tu faham benda tu dan dia bertegas dalam benda dia, sebenarnya aku bukan bela siapa, aku nak bantu hakim menolong hakim ni macam mana nak memutuskan satu kes tu dengan sebaik-baik dan setepat mungkin. Jadi kalau niat dia betul, insya-Allah benda yang baik itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia belum niat, dia kata aku ni nak bela orang salah ni kan, maka tu salah. Membela orang salah juga merupakan syubhat ataupun salah juga. Tapi maknanya awal-awal niat, maka kita niat sebenarnya kita ni nak membantu hakim memutuskan, sebab kerja hakim tu berat. Dia cuma maknanya menjatuhkan hukum berdasarkan apa yang dilontarkan pada dia tu, fakta-fakta daripada dia tu. Jadi kalau anda kata orang yang benar tapi kita dan kurang macam mana kekuatan dia untuk mempertahankan kebenaran, kita bantu dia untuk bantu hakim memberikan hak sebenar, maka tidak salah. Yang salahnya, yang tidak beretikanya, bila kita membantu orang yang salah untuk dia jadi menang. Itu salah ya. Wallahu a'lam. Okey, Masih Ustaz. Ini lagi bagus Ustaz. Lagi bagus lagi. Ini bukan peguam, penyanyi pun bukan juga. Ini dari Abu. Pak Abu dia tanya, apa hukum Ustaz kalau bawa kereta sapu? Bukan teksi Ustaz, kereta sapu. Teksi tak ada masalah, ada permit ni, kereta sapu. Dia sapu je orang sama-sama nak naik Ustaz. Ni yang teksi marah ni. Sebab teksi cari lesen kan. Jadi apa hukum Ustaz? Rezeki tadi bawa kereta sapu macam teksi. Silakan Ustaz. Okey. Saya boleh bahaskan pada dua sudut. Yang pertama, kalau tidak ada pilihan, memang tak ada pilihan. Tuhan, kalau aku tak bawa kereta sapu ni je lah satu benda yang aku ada kemahiran, lesen ni lah aku ada kan. Tak ada pilihan, minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala dan bercita-cita aku nak pindah Tuhan. Aku nak pindah. Kadang kita bekerja di tempat haram, memang tak ada kemahiran kita memang itu saja. Niat, ya Allah aku nak pindah, ya Allah sementara ni aku tak mampu, ini saja aku mampu, tapi aku berjanji aku nak pindah kerja lain. Kan? Tetapi kalau sengaja sehingga menafikan hak orang lain, maka itu tak boleh. Saja-saja, syok lah. Saja kita ambil sapu semua kan, dapat untung lebih. Menafikan hak orang lain, itu tidak boleh. Jadi akhirnya balik kepada niat. Apakah niat kita? Kalau dia kata kita niat kita ikhlas, memang ya Allah aku tak ada kemahiran lain, ini saja aku untuk mencari keluarga aku, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berniat aku akan cari kerja lain Tuhan. Ini sementara saja. Kan? Tapi jangan sampai kita rasa kita selesa dengan mengambil kerja hak orang lain itu.
Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya banyak soalan email yang boleh saya baca, tapi saya kena berehat seketika, ambil nafas. Pak Abu ke siapa-siapa lah, kita berehat seketika. Apa kata kalau kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah anda masih setia bersama kami kan? Alhamdulillah, sebab ini persoalan menentukan berkat tak berkat hidup kita kan. Daging ni tumbuh ni hasil dah haram, maka neraka tempat dia. Kalau halal insya-Allah syurga. Jadi benda ni sangat penting cari makan, sebab itu kami ajukan topik ini untuk dibahaskan dan anda hantarkan email. Alhamdulillah. Soalannya Ustaz, ini ada seorang, kalau TV3 dia ada hati lelaki kan, satu rancangan baru ni hati seorang perempuan Ustaz. Dia adukan kita. Anis dia tanya, Ustaz, kalau suami malas bekerja adalah haram perbuatannya, bagaimana pula jika isteri yang mencari kerja, beri makan kepada anak dan keluarga, sedangkan suami sibuk berdakwah? Ini satu soalan yang agak sinis untuk suami-suami ya. Jadi sibuk berdakwah, yang cari makan, cari kerja ialah isterinya Ustaz. Silakan, apa komen Ustaz? Terima kasih kepada yang bertanya. Jadi sebenarnya orang lelaki dia kewajipan dia kena faham. Jadi macam mana dia nak berdakwah sedangkan tanggungjawab bagi diri dia sendiri pada keluarga pun dia tidak tunaikan dengan baik. So ini maknanya walaupun dia pergi berdakwah dan sebagainya, jadi kalaulah ditinggalkan isteri dalam keadaan yang mungkin memberi keperluan, dia kena cari, maksudnya orang-orang yang boleh sama-sama yang membantu dia untuk mencukupkan. Kalau tidak, maka kewajipan nafkah tidak akan tergugur dengan apa yang dibuat untuk keluar ke sana kemari, tidak tergugur dengan maknanya apa yang dibuat itu. Jadi maknanya kewajipan nafkah tetap wajib sekali siapa pun dia lah ya. Maka dia kena tetap sediakan ya. Maka tak boleh, kadang-kadang ada orang yang macam keluar sana kemari berapa hari kan, sampai keluarga tu tidak ditinggalkan nafkah tu kan. Itu maknanya kewajipan tetap wajib untuk diberikan. Okey Ustaz. Satu soalan pendek Ustaz ya. Daripada Ani. Ani ni tukang jahit Ustaz. Ani tukang jahit. Dia kata, Ustaz, saya ni seorang tukang jahit. Kerja saya ialah antaranya menjahit pakaian yang nipis nampak kulit dan juga pakaian-pakaian mendedahkan aurat. Adakah saya juga terlibat mendapat dosa ataupun tak berkat pendapatan saya? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Jadi kalaulah pekerjaan kita itu memang maknanya berkecimpung dengan benda haram. Contohnya katakanlah satu orang yang bekerja memang membawa lori arak, semuanya haram, maka pendapatan itu haram. Tapi kalau anda ada kata dia bekerja yang sebahagian bukan sebagai main kerja dia itu, tapi terlibat dengan benda-benda syubhat dan demikian, maka tidak tidak mengapa. Cuma bagi saya secara peribadi, dapat gaji ataupun dapat kita punya pendapatan, kita sedekahkan sebahagian agar betul-betul yang kita bawa balik rumah tu adalah betul-betul bersih untuk diri kita. Yang syubhat kecil-kecilnya sebenarnya sangat banyak. Benda macam ni sangat banyak. Orang yang kerja di kedai itu dia bukan jual kedai arak, tapi di kedai itu ada sebagian arak. Yang kadang-kadang ada orang beli arak dan sebagainya. Kan? Ataupun satu orang yang katakan kerja di kapal ke sebagainya, yang terpaksa dia bukan kerja main dia macam tu, dia kerja menghidangkan makanan tapi terpaksa juga menghidangkan benda-benda tu. Jadi maknanya main dia tu bukanlah untuk membawa benda-benda haram. Jadi maksudnya apabila dapat pendapatan bagi saya, sedekahkan sebahagian untuk membersihkan betul-betul, kerana ada sebahagian pendapatan tu syubhat, kerana membuat benda terlibat dengan benda haram. Dan kalau terbaiknya kita maknanya carilah kerja yang lebih baik, yang semuanya halal, yang terbaiknya lah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini soalan Ustaz ya. Ada satu soalan lagi Ustaz. Bagaimana Islam menentukan soal perbelanjaan hasil pendapatan kita yang kita terima? Sebab ada kata pendapat kata apa? Reward yourself, ataupun dia kata duit bukan boleh buat mati pun. So dia pun belanja sakan. Ada pula yang kata alah, kalau kita tak belanja kufur nikmat. Jadi macam mana Ustaz kita nak kaitkan perbelanjaan dengan hasil pendapatan kita biar betul cara dia Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya kan. Jadi saya ponton ibu-ibu, kakak-kakak yang berada di studio pada hari ini, kita nak belanja satu benda ni, kita kena kenal keperluan kita. Kalaulah andai kata keperluan kita tu memerlukan benda-benda, satu benda walaupun mahal, dia tidak akan jadi membazir.
Kan katakanlah kita ahli perniagaan. Kita memerlukan kereta-kereta yang besar sampai ratusan ribu. Itu keperluan kita. Kita beli tidak menjadi membazir. Ibu-ibu, kakak-kakak saya katakanlah bekerja sebagai katakan penjual insurans contohlah kan, memerlukan maknanya orang keyakinan. Jadi kita pun belilah tudung-tudung yang ada bling sana, ada bling sini, baju-baju pada bling sana. Walaupun mahal itu keperluan, maka tidak membazir. Tetapi katakanlah kita beli selipar Jepun, kita pergi kat mana-mana, murah selipar Jepun ni, biasa RM2 lebih ni, RM8. Kita beli 20 pasang selipar Jepun, tidak ada keperluan, itu membazir. Dan membazir ini dilarang. Jadi maknanya membazir ataupun tidak, kita nak belanjakan itu bukan pada mahal ataupun murah, tapi pada keperluan kita. Semurah selipar Jepun, kita kata murah selipar Jepun ni, belilah 20 pasang. Balik-balik suami kita kata, apa kerja kau beli selipar pasang 20 Jepun 10 pasang? Murah lah bang, murah sangat. Bolehlah taruh kat depan 3, kat belakang 3, kat tandas 3, boleh kan? Maka semurah selipar Jepun, lebih keperluan, maka membazir. Tapi kalau mahal-mahal memang kita perlu benda tu, walaupun mahal tidak membazir. Jadi berbelanjalah wala tusrifu, jangan berlebih-lebih, jangan bazir-bazir. Sebab Nabi pun kata, Allah pun kata, innal mubadzirina kanu min ikhwana syayatin. Sesungguhnya membazir itu sebahagian daripada saudara-saudara syaitan. Wallahualam. Okey Ustaz. Nanti kita tengok syaitan moden ya. Dalam halaqah nanti syaitan moden nanti hari Ahad ni ya. Pukul 10 malam di TV9. Okey Ustaz, satu soalan Ustaz. Kita asyik bincang cerita pekerja kena buat begini, datang awal, kena habiskan masa sampai pukul 4, 5, 6 petang katakanlah. Tapi majikan macam mana Ustaz? Majikan. Ada kadang majikan 10 tahun tak naik gaji Ustaz. Suasana bekerja, surau tak ada, kadang-kadang ya aircon pun tak ada, kemudahan tak ada, bonus pun tak ada. Jadi Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan macam mana pula majikan kena buat dengan pekerja supaya ada suasana seronok pekerja dan menepati ciri-ciri keislamannya. Silakan Ustaz. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Wazi ya. Sedap penonton, ibu-ibu dan kakak-kakak saya ni rahmatullah sekalian. Satu perkara yang perlu kita faham iaitu di dalam agama ni kita disuruh ikhlas. Suruh kita ikhlas. Bekerja disuruh ikhlas, kan? Kita dalam rumah tangga suruh ikhlas. Kalau jadi isteri ikhlas kepada suami. Kalau jadi suami ikhlas. Kalau jadi pekerja, jadi ketua-ketua jabatan bos yang ikhlas. Tetapi ikhlas tidak menafikan hak. Kan? Ikhlas tidak menafikan hak. Kalau hari ini pekerja kita kerja yang ikhlas dan dia tidak menafikan hak dia, tak menafikan mentang-mentang dia kerja, dia tak pernah bercerita, tak pernah menyebut, kita pun buat tak tahu. Kan? 20 tahun kerja pun gaji pun tak naik, bonus pun tak ada, sedangkan syarikat tiap-tiap tahun untung. Jadi maknanya ikhlas tidak menafikan hak. Jadi kalau kita ikhlas seorang bekerja dan seorang bos ataupun seorang ketua-ketua jabatan, dia kena nilai dengan ikhlas dan jujur juga. Ini memang kerjanya setimpal, maka dia patut maknanya bagi sokongan untuk bagi bonus, bagi gaji ataupun bagi mungkin duit imbuhan, insentif yang boleh lebih beri semangat pada pekerja-pekerja. Kerana walaupun kita disuruh untuk ikhlaslah apa kita buat, tetapi ikhlas tidak menafikan hak. Kan? Seorang isteri walaupun tak pernah menyebut tentang nafkah pada suami, tak menyebabkan suami buat tak tahu je nafkah. Sebab ikhlas tidak menafikan hak. Kita berhutang dengan orang lain. Kan? Kita berhutang, orang tu tak pernah pun menyebut, tidak menafikan hak dia, tak buat kita pun buat tak tahu, tak mau tanya khabar, tidak begitu demikian. Jadi ikhlas tidak menafikan hak. Sekalipun kita sebagai majikan memimpin syarikat-syarikat yang besar, kena perhati, kan? Dan kena tunaikan hak-hak pekerja kita. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz Muhammad Abdullah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua juga daripada saya sebutkan tadi, daripada mana mereka ini, daripada Biro Wanita Masjid Darul Muttaqin Sungai Udang Kelang di atas kesudian menjadi penonton pada petang ini, dan juga anda semua di rumah. Inilah hanya kami mampu buat untuk membantu mempertingkatkan motivasi dan juga kualiti pekerja-pekerja yang ada di Malaysia pada hari ini supaya selaras dengan kehendak majikan, selaras dengan kehendak agama, dan supaya menepati apakah perbelanjaannya, menepati halal dan juga berkat insya-Allah. Terima kasih kepada anda semua. Serangkap pantun daripada saya, ada kerusi, ada meja. Selamat Hari Pekerja. Dan minggu depan kita akan bersua dengan tajuk yang lain, iaitu susuk. Memang menakutkan. Kita jumpa minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How great the wonder of the heavens and the timeless beauty of the night. How great
then how great the Creator. And its stars like priceless jewels, far beyond the reach of kings. Bow down for the shepherd guiding him home. But how many eyes are closed to the wonder of this night? Like pearls hidden deep beneath the dark stream of desires, but like dreams vanish with the call to prayer and the dawn extinguishes night. Here too are signs. God is the light, God is the light. How great the beauty of the earth and the creatures who dwell on her. How great, then how